Hai, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Video kali ini adalah menerangkan topik tingkatan 2 iaitu bab 1 pola dan jujukan. Tapi sebelum tu saya nak minta awak semua untuk subscribe saya punya YouTube channel Ninja Maths dan juga follow Facebook page Ninja Maths untuk ketahui kelas online percuma. Okey, so seperti biasa apa yang kita perlu tahu dalam topik ini adalah maksud daripada tajuk ini sendiri iaitu pola dan juga jujukan. So, apakah yang dimaksudkan dengan pola dan jujukan? Okey, pola ialah suatu aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Jadinya, pola ni boleh dalam bentuk nombor ataupun objek. Okey, kalau awak tak faham yang ni, tak apa, kita tengok kepada jujukan. Jujukan ialah suatu susunan nombor atau objek yang mengikut pola tertentu. Nampak tak? Ini pola. Maksudnya, suatu susunan nombor itu akan terjadi bila adanya pola. Okey? Kalau tiada pola ni, tidak akan ada jujukan. So, yang mana satu pola, yang mana satu jujukan. So, kita tengok contoh dekat sini. 4, 9, 14, 19. Okey, so yang ni adalah jujukan. Okey, suatu susunan nombor yang terhasil daripada pola. Dan pola itu mestilah benda yang sama ataupun berulang. So, kamu nampak pola dia adalah tambah 5, tambah 5, tambah 5. So, ini adalah pola dan yang di atas ini adalah jujukan. So, macam tadi saya bagi tahu, tiada jujukan kalau tiada pola. Okey, dan pola ni boleh dikategorikan sebagai 3 set. Okey, set yang pertama adalah nombor genap dan juga nombor ganjil. Dan yang kedua adalah segitiga Pascal menggunakan pola segitiga Pascal ataupun kita menggunakan pola nombor Fibonacci. Macam pasta. Okey, tapi ini adalah nombor Fibonacci, bukannya pasta fettuccine. Gitu. Okey, so pola dan jujukan ni, pola ini boleh juga ditentukan dengan menggunakan nombor ataupun ungkapan algebra ataupun perkataan. Okey, so kita boleh ungkapkan pola tersebut menggunakan 3 benda ni. Nombor, ungkapan algebra ataupun menggunakan perkataan. Okey, dan sebutan bagi suatu jujukan adalah menggunakan seperti T1 adalah negatif 9, T2 adalah berapa, T3 adalah berapa. So, contohnya dekat sini, 4 ini adalah T yang pertama. 9 ni adalah T yang kedua. 19 ni adalah T yang keempat. Contohnya bila kita dah tahu pola dia 5, soalan kadang-kadang suruh kita cari T yang ke-100. Macam mana kita nak cari T yang 100 tu? Adakah kita nak tulis sampai 100 ataupun kita nak gunakan ungkapan algebra ataupun apa? Kita tengok latihan kita akan saya tunjukkan sebentar lagi. So, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu awak apakah yang dimaksudkan dengan nombor Fibonacci ini. Nombor Fibonacci ini adalah nombor yang ditambah dengan 2 nombor sebelumnya. Okey, so apa maksud dia? Kalau awak nampak dekat sini, okey, kalau awak nampak dekat sini 0 tambah 1, okey, untuk hasilkan nombor yang sini, dia adalah mesti ditambahkan dengan 2 nombor sebelumnya. Okey, so saya tambahkan 2 nombor sebelum ni untuk dapatkan nombor di sini. So, 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. So, nak dapat nombor yang selepasnya, saya kena tambahkan dengan nombor sebelumnya. Boleh faham? Nak dapatkan nombor yang dekat sini, okey, dekat sini, okey, saya kena tambahkan dengan 2 nombor sebelumnya, iaitu 2 tambah 3. So, itu adalah menggunakan pola nombor Fibonacci. Okey, so sekarang ni saya nak cari 3 sebutan seterusnya. Okey, 3 sebutan seterusnya. So, saya nak cari jawapan dekat sini. Saya perlu tambahkan 2 nombor sebelumnya. So, okey, 5 tambah 8 adalah 13. Okey,
So, saya nak cari jawapan dekat sini pula. Saya kena tambahkan 2 nombor sebelumnya iaitu 8 tambah 13 iaitu 21. Okey, dan nombor seterusnya adalah ditambahkan dengan 2 nombor sebelumnya iaitu 34. Okey, itu adalah nombor Fibonacci. Sekarang kita pergi kepada segitiga Pascal. Maksud segitiga Pascal ini adalah susunan nombor secara bertingkat yang membentukkan sebuah segitiga. Nampak tak ni? Okey. Yang ni peringkat yang pertama, tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga, tingkat yang keempat, tingkat kelima. Kalau kita tambah lagi, kita akan dapat bentuk segitiga. Okey, nampak tak dekat sini? Nampak tak dekat sini bentuknya seperti segitiga. Okey, dan nombor yang seterusnya, okey, tingkat yang seterusnya adalah daripada hasil tambah 2 nombor di atasnya. Okey, hasil tambah 2 nombor di atasnya. Dan kalau kamu perasan, tingkat yang pertama, okey, tingkat yang pertama hanya ada 1 nombor. Tingkat yang kedua kita ada 2 nombor. Tingkat yang ketiga kita ada 3 nombor. Keempat 1 2 3 4. 4 juga. Okey, tingkat kelima ada 5 nombor. So bermaksud nombor yang terdiri daripada sini akan ada seterusnya adalah 6 nombor. Boleh? Okey. So sekarang kita buat untuk tingkat yang ke-6. Okey. So macam tadi saya bagi tahu dia adalah daripada hasil tambah 2 nombor di atasnya. So macam mana sini dapat 1 disebabkan 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 0 adalah 1. Sebab tu dia dapat 1 di sini. Okey. So macam mana saya dapat seterusnya? Okey, sini adalah 0. 0 tambah 1 akan dapat 1. Okey. 1 tambah 1 akan dapat 2. So, dia adalah di tengah-tengah. Okey. 1 tambah dengan 0 akan dapat 1. Boleh faham? Macam mana kita boleh dapat 4 sini sebab dia ada di tengah-tengahnya yang kita perlu tambah. 1 tambah 3 adalah 4. Boleh faham? Okey, macam mana kita boleh dapat 4? Macam mana kita boleh dapat 4? Kita tambahkan nombor di atas. Okey, so sekarang kita buat tingkat yang seterusnya. Okey, so dekat sini 1 tambah 1 adalah 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 4 adalah 5. 4 tambah 6 adalah 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. 1 tambah 0 adalah 1. So, kita akan dapat 6 nombor. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan kalau kamu perasan, dia diakhiri dan diawali dengan 1. Okey. Diakhiri dengan 1 dan diawali dengan 1. So, itu adalah segitiga Pascal. Okey. So, sekarang kita terus pergi kepada latihan kita. Okey. Contohnya kita ada satu jujukan ni 786654 isi tempat kosong. Okey, so kita kena cari dia punya pola. So kalau kamu tengok nombor dia semakin mengecil. So kalau nombor makin mengecil, sama ada kamu bahagi atau kamu tolak. So kita cuba untuk tolak dahulu. Okey, kita tengok soalan yang pertama 786654. So kamu tengok dia punya susunan nombor ataupun jujukan dia adalah semakin mengecil. So, sama ada kamu tolak ataupun kamu bahagi. So, kita cuba kepada tolak dahulu. 78 tolak 66. So, adalah 12. Okey. So, kita try 66 tolak 54. Adakah dapat 12? Yes, 12. So, bermaksud dia punya pola adalah tolak 12. Okey. So, kita nak cari tempat kosong dekat sini. Kita boleh buat 54 tolak dengan 12. Okey. 54 tolak 12 kita akan dapat 42.
2. So, jawapan kita dekat sini adalah 42. 42 tolak dengan 12, kita dapat 30. So, betul lah jawapan kita. Polanya adalah tolak dengan 12. Okey. So, kita cuba kepada soalan yang kedua. 20, 40, 80, 160. So, kalau nombor yang semakin membesar, sama ada kita darab ataupun kita tambah. So, kita cuba kepada tambah. Dan kamu kena ingat pola dia adalah mesti yang sama. Kalau semua darab, kalau satu tu darab, semuanya kena darab. Okey, kalau tambah, semuanya kena tambah. So, 20 ke 40, berapakah penambahan dia? 20. Okey, 20 tambah 20 akan jadi 40. Tetapi adakah 40 tambah 20 akan dapat 80? Tak. Bermaksud bukannya tambah 20. Sebab apa saya bagi tahu pola mesti adalah benda yang sama. So, bukannya tambah 20. Bermaksud dia akan jadi darab. Okey. So, kita tengok apa yang darab apa akan dapat 40. 20 darab 2 akan jadi 20 darab 2 akan jadi 40. 40 darab 2 akan jadi 80. Betul 80? Okey, 80 darab 2 akan jadi 160. Okey. So, bermaksud dia adalah 20 nombor sebelumnya didarabkan dengan 2. So, 160 darab dengan 2 adalah 320. Okey, 320. 320 darab dengan 2, kita akan dapat 640. Okey. So, maksudnya adalah 20 darab 2. Okey, kalau saya nak ungkapkan pola tersebut menggunakan perkataan, saya tulis dekat sini. Jujukan diawali dengan berapa? 20 dan nombor sebelumnya didarabkan dengan 2. Okey, didarab dengan 2. Okey. So, yang ni saya ungkapkan menggunakan perkataan. Okey. So, sekarang kita pergi kepada nombor 3. Pola dia apa? Negatif 15, negatif 10, negatif 5. So, kalau kamu susah nak tengok bahagian negatif, kamu tengok pada bahagian positif. So, positif 5, 10, 15. So, daripada 5 ke 10, kamu tambah berapa? Tambah 5. Jadinya, kamu cuba negatif 15 tambah dengan 5. Adakah kamu akan dapat negatif 10? Negatif 15 tambah dengan 5. Kamu akan dapat negatif 10. Tambah lagi dengan 5. Kamu akan dapat negatif 5. Bermaksudnya, pola dia adalah tambah 5. Okey. So, terus tulis pola dia adalah tambah 5. Okey. Okey, so sekarang kita pergi pada nombor 4. 15K1L 1725 dan juga M. Dia suruh kita cari K, L dan M. Okey. So, yang ini adalah 25. So, 17 ke 25 bermaksud tambah ataupun darab. Okey. So, kita tengok cuba pada tambah dahulu. 25 tolak 17 adalah 8. Okey. Tambah 8. Okey. So, cuba negatif 15 tambah 8 adalah negatif 7. Tambah 8, dapat 1. So, bermaksud betul lah kita punya, iaitu tambah 8. So, negatif 15 tambah dengan 8 akan dapat negatif 7. Okey. So, negatif 7, 1 tambah dengan 8 akan dapat 9. Okey. 25 tambah dengan 8, kita akan dapat berapa? 33. Okey. So, betul tak 9 tambah 8 akan dapat 17? Okey, betul. 9 tambah 8 akan dapat 17. So, pola dia adalah penambahan tambah 8. Okey. So, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Cari sebutan ke-15 bagi jujukan berikut. Okey. So, sekarang ni kita ada berapa sebutan? Sebutan yang pertama, T1 adalah 1. T2 adalah 4. T3 adalah 9. T4 adalah 16. Dia suruh kita cari T5.
15. Okey. So, kamu tengok 1/4 makin menaik. Okey, 1/4 ada penambahan 3. Tapi adakah 4 tambah 3 dapat 9? Tidak. So, bermaksud bukannya tambah. Okey, kita cuba kepada darab. Okey. So, kita tengok dekat sini. 1 darab 1 dapat 1. 2 darab 2 dapat 4. 3 darab 3 dapat 9. 4 darab 4 dapat 16. Betul tak? So, kita boleh juga menggunakan berapa? Ingat tak yang ni adalah Tn. Betul tak? So, kalau ni adalah N, kita boleh buat N kuasa 2. Okey. N kuasa 2 sebab apa? 2 kuasa 2, 1 kuasa 2, 3 kuasa 2. So, still sama kalau kita menggunakan N kuasa 2. So, kalau T15 adalah 15 kuasa 2. So, berapa? 15 kuasa 2? 15 kuasa, okey, 2. Kita akan dapat 225. So, jawapan dia adalah 225. Okey. Okey, so sekarang kita pergi kepada next soalan. Okey, sebuah auditorium mempunyai susunan kerusi seperti berikut. Barisan yang pertama ada 16 kerusi. Barisan kedua adalah 20. Barisan ketiga adalah 24. So, berapakah beza setiap barisan tu? 16 ke 20 ada penambahan 4. 20 ke 24 ada penambahan 4 kerusi. So, setiap barisan tu akan ada penambahan 4 kerusi, 4 kerusi. Dan sekarang dia suruh kita cari barisan yang ke-25 iaitu T25. Okey. So, T25. Okey, macam mana kita nak dapatkan T25? Bermaksud kita kena dapatkan dulu ungkapan algebra bagi pola dia tersebut. Pola dia dahulu. Okey. So, macam mana? Kita boleh tulis T yang pertama adalah 16. T yang kedua adalah 20. T yang ketiga adalah 24. Okey. So, macam mana kita nak buat? Kita boleh tulis 12 tambah. Okey, ada penambahan 4, betul tak? 4 darab 1. Okey. 12 tambah 4 darab 2. 12 tambah 4 darab 3. So, yang ni, yang berubah ni adalah pemboleh ubah dia, N. So, kita boleh tulis 12 tambah 4N. Okey. Di mana Tn adalah 12 tambah 4N. Okey, sebab apa? Bila sini 3, sini pun 3. Bila sini 2, sini pun 2. So, ini adalah ungkapan bagi pola dia. Okey. So, kalau T25 adalah berapa? 12 tambah 4 darab 25. Okey. So, kita tekan kalkulator. 12 tambah 4 darab 25. So, kita akan dapat 112. So, ini adalah jawapan dia bagi nombor 6. Sekarang kita pergi kepada nombor 7. Ingat tak tadi saya bagi tahu pola dia akan ada objek juga. Okey. So, kita tengok hitam, purple, kuning. Hitam, purple, kuning. Hitam, purple, kuning. So, apakah pola bagi soalan 7 ni? Okey. Pola bagi soalan 7 ni adalah yang ni. Okey, sebab dia akan berulang setiap 3 segi 4. Okey. So, pola dia adalah hitam, purple, kuning. Okey. So, pola dia adalah hitam, purple, kuning. So, senang saja jawapan dia kalau kita nak cari pola. Kalau tiba-tiba dekat sini, kita tambah, kita ubah sikit soalan dia. Hitam, purple, kuning, hitam, purple, kuning, hitam, purple, kuning. Tiba-tiba kuning dekat sini. So, adakah ini jujukan? Tidak. Okey, so yang ni bukan jadi jujukan sebab pola jujukan mestilah mempunyai pola yang sama. So, kalau sini tiba-tiba kuning, itu bukanlah jujukan. Okey, so harapnya awak dapat faham apa yang saya terangkan. So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.